Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami dari Falsafah dan Isu Semasa Seksyen 12. Tajuk yang kami akan bentangkan ialah berkenaan pengaruh dan implikasi LGBT kepada perkembangan sosial dan masyarakat di Malaysia. Kami adalah dari ahli kumpulan 7. Ini ialah kajian kes semasa berkenaan golongan LGBT. Pengenalan kepada isu semasa. Pada masa kini, dari dalam kelompok masyarakat Islam sendiri, muncul berbagai jenis pemikiran yang mengelirukan. Terdapat idea-idea yang dipakej dan diperlihatkan sebagai produk wacana keintelektualan yang mengelirukan kontroversi dan yang melemahkan imej serta perpaduan umat Islam. Pada masa kini, masalah Islam liberal yang kian meruncingkan dari hari ke hari sedang merosakkan Islam itu sendiri adalah isu komuniti LGBT. Hal ini semakin serius apabila isu ini mendapat sokongan dari pihak tertentu yang menyokong komuniti ini diiktiraf di negara Islam iaitu Malaysia. Sokongan daripada anak perempuan Tun Dr. Mahathir iaitu Datin Marina yang bergiat aktif sebagai aktivis menyatakan bahawa beliau menyokong LGBT diberikan hak asasi kesamarataan sebagai manusia. Beliau mempertahankan hak komuniti lesbian, gay, biseksual dan transgender iaitu LGBT kerana berpendapat komuniti ini hanya mahu hak sama rata dari sudut hak asasi manusia yang terkandung dalam perlembagaan. Ini nak pindah cai. Dahuluan. Budaya LGBT di Malaysia merupakan gaya hidup budaya barat yang telah menurun ke dalam diri masyarakat dan mempengaruhi minda dan tingkah laku seseorang. Berbagai tuntutan yang telah dilakukan oleh golongan ini atas nama hak asasi manusia. Fenomena LGBT semakin hari semakin isu utama yang mendorong wujudnya tingkah laku songsang dalam kalangan masyarakat di Malaysia, terutama sekali dalam kalangan generasi muda pada masa kini. Matlamat bagi kajian ini adalah bertujuan untuk memberi pendedahan kepada masyarakat berkaitan budaya LGBT dan dapat mengetahui gerakan yang mendukung penglibatan mereka. Next. Pengenalan golongan LGBT. LGBT adalah istilah moden secara relatif kepada masyarakat Malaysia yang mula mendapat pendedahan secara meluas. Istilah LGBT ini dikenali bagi merujuk kepada gay, lesbian, biseksual dan transgender. Iaitu istilah LGBT ini juga telah berkembang kepada LGBTQ iaitu singkatan kepada lesbian, gay, biseksual, transgender dan queer. Jacob and Arquela 2007. Queer ini adalah golongan yang memayungi semua kategori di bawah orientasi seksual. Isu lesbian, gay, biseksual atau transgender LGBT sangat diperkatakan dan dapat diputar meluas oleh pihak media. Golongan ini sering mendapat kritikan dan kecaman oleh netizen. Namun tidak kurang juga sokongan dan dukungan dari pihak aktivis sosial yang bangkit memperjuangkan agar golongan ini tidak terus didiskriminasikan. Kemunculan golongan ini telah mengejutkan banyak pihak. Hal ini kerana keberanian mereka untuk menunjukkan diri secara terbuka melalui festival dan program yang dianjurkan oleh mereka. Festival yang dijalankan ini untuk mengembangkan lagi pengaruh dan menuntut hak sama rata dalam masyarakat. Sebagai contoh, satu festival yang dinamakan Sexuality Merdeka yang telah dijalankan pada bulan Ogos 2008. Bersempena kemerdekaan negara dan program ini telah berakhir pada November 2011 kerana mendapat tentangan pelbagai pihak. Next. Kumpulan LGBT. Lesbian adalah golongan yang mempunyai tarikan seksual terhadap perempuan lain. Golongan ini mudah jatuh cinta dan kasih sesama mereka.
Mereka juga mempunyai keinginan yang tinggi untuk hidup bersama selama-lamanya. Gay, perkataan gay selalu digunakan untuk merujuk kepada pasangan sejenis sama seperti lesbian, tetapi membezakannya adalah lelaki bersama lelaki. Gay juga merupakan satu gejala yang tidak sihat kerana individu tersebut mudah tertarik dengan kaum sejenis. Biseksual adalah merujuk kepada individu yang mempunyai kecenderungan untuk melakukan hubungan seks dengan kedua-dua jantina, iaitu lelaki dan perempuan. Biseksual adalah istilah untuk orang tertarik secara seksual baik terhadap lelaki maupun perempuan. Transseksual ialah satu keadaan di mana seseorang cenderung mengenal pasti diri mereka dengan gender yang tidak konsisten dengan jantina biologi mereka. Golongan transseksual ini mengalami keceliruan gender, iaitu merasai diri terperangkap dalam tubuh yang salah, di mana mereka keinginan untuk memiliki jantina yang berlawan dari yang ditentukan sejak lahir. Untuk tujuan kajian, kajian ini bertujuan menganalisis pengaruh dan implikasi LGBT kepada perkembangan sosial dan masyarakat di Malaysia. Selain itu juga, ingin memaparkan identiti LGBT dalam kalangan individu yang terlibat dan mengkaji hubungan LGBT dengan aspek sokongan sosial dan kesihatan mental. Perbezaan dari faktor bangsa juga dilihat dalam ketiga-tiga aspek, iaitu identifikasi biseksual, sokongan sosial dan kesihatan mental. Right, next. Penyataan masalah. Terdapat beberapa penyataan masalah yang menjadi tujuan kajian ini dijalankan. Antaranya ialah bagaimana latar belakang, personaliti, gaya hidup dan self-esteem di kalangan LGBT. Adakah kewujudan LGBT ini boleh mempengaruhi masyarakat lain untuk terjebak sama dalam masalah ini? Adakah kewujudan LGBT ini membawa imej negatif kepada negara? Apakah pandangan masyarakat lain terhadap golongan seperti ini? Dan yang terakhir, bagaimanakah cara untuk mengatasi dan membantu golongan LGBT ini untuk menjalani kehidupan yang sebenarnya? Kepentingan kajian. Kajian ini dapat membantu pihak tertentu mengenal pasti kewujudan golongan songsang ini dan meninjau sejauh mana pengaruh mereka kepada masyarakat lain. Di samping itu, dapat memberi panduan kepada pihak pengurusan tertentu dalam usaha untuk membantu menangani fenomena ini. Seterusnya, berupaya mencari alternatif terbaik dan mengambil tindakan sewajarnya, terutama dalam memberikan kesedaran kepada golongan LGBT ini. Melalui kerjasama daripada semua pihak, dari segi perkembangan ilmu, diharap hasil kajian ini dapat memperkayakan hasil kajian berkaitan dengan isu-isu di semasa dan dapat menjadi panduan kepada pengkaji akan datang. Baik, skop kajian. Soal selidik yang dijalankan untuk memperoleh maklumat dan pandangan daripada responden adalah kepada pelajar UTHM tahun 1 hingga tahun 4 dan tidak terhad kepada kursus falsafah dan isu semasa sahaja seramai 50 orang untuk mengkaji tahap pengetahuan dan kesedaran terhadap isu LGBT ataupun lebih lesbian, gay, biseksual dan transgender. Baik, metodologi. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan dua kaedah, iaitu kaedah kualitatif dan kaedah kuantitatif untuk mendapatkan maklumat dan data dari pelbagai sumber yang sahih dan boleh dipercayai. Baik, yang pertama, kualitatif. Analisis jurnal berdasarkan fakta pengkajian mengenai LGBT yang dijalankan sebelum ini. Ancaman lesbian, gay, biseksual, transgender, LGBT kepada perkembangan sosial dan masyarakat di Malaysia. Kuantitatif, soal selidik menggunakan Google Form yang terdiri daripada 3 bahagian, iaitu demografi, responden dan analisis menggunakan skala permakahan. Baik, soal selidik. Sesi soal selidik dijalankan secara online dengan menggunakan Google Form. Suatu protokol soal selidik telah dirangka supaya dapat dilaksanakan secara berstruktur dan tersusun. Protokol ini juga akan menyediakan tempat pengumpulan data dan memudahkan untuk mencatat data yang ingin dikumpulkan daripada responden yang lebih berkesan. Terdapat 3 bahagian dalam protokol soal selidik yang dirangka dan terdiri daripada soalan-soalan berikut. Yang pertama, maklumat demografi individu.
Soalan berkaitan dengan maklumat peribadi seperti umur, status perkahwinan, taraf pendidikan dan pekerjaan. Soalan mengenai kefahaman kecenderungan terhadap ideologi dan LGBT. Soalan yang dirangka untuk mendapatkan maklumat berkenaan kecenderungan tentang ideologi dan LGBT. Soalan yang ketiga, soalan tentang bahaya dan pengaruh terhadap masyarakat. Soalan yang menyentuh skop kajian iaitu pandangan responden terhadap bahaya dan pengaruh terhadap masyarakat tentang LGBT di Malaysia. Next. Analisis dapatan dan perbincangan. Dapatan kajian konsep ideologi berasal daripada perkataan Perancis, merupakan istilah yang sukar untuk ditakrifkan. Ada pendapat yang menyempitkan skopnya dengan menghadkan ideologi kepada fahaman-fahaman dan aliran-aliran pemikiran yang berkaitan dengan politik, kuasa dan pemerintahan negara. Ia meliputi segala jenis hasil pemikiran dan takafah masyarakat, merangkumi politik, ekonomi sosial, psikologi, takafah dan sebagainya. Kesan ideologi tersebut memberikan kesan kepada tajuk yang dibincangkan mengenai LGBT yang berlaku di negara Malaysia, misalnya telah tersebar secara meluas. Next. Huraian untuk ideologi. Ideologi ditakrifkan sebagai fahaman dan pegangan yang dihasilkan melalui pemikiran dan takafah masyarakat. Ada juga yang mentakrifkan ideologi ini sebagai rangkaian pemikiran dan pandangan bertujuan menentukan pendirian seseorang terhadap isu-isu dan persoalan-persoalan kehidupan yang dihadapi oleh masyarakat kita. Berdasarkan kepada takrif di atas, perbezaan ketara antara keduanya adalah ideologi bersumberkan akal manusia, manakala agama sumbernya wahyu ilahi. Oleh kerana ideologi manusia terlalu banyak, di mana bermulanya ideologi pada ketika umat manusia mula melanggar hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadikan akal dan hawa nafsu sebagai Tuhan mereka. Petikan tersebut menyatakan beberapa fakta dan pandangan mengenai maksud ideologi secara terperinci. Setiap makna dan petikan tersebut memberikan pandangan yang berbeza dan maksud yang berlainan bagi membantu dalam melakukan penyelidikan mengenai isu LGBT ini. Next. Okey, terdapat 3 jenis-jenis ideologi. Yang pertama ialah rasionalisme. Rasionalisme atau aklaniyah adalah aliran yang menjadi akal manusia sebagai asas dan tunggak yang menentukan hak atau batil dengan mengenepikan agama sebagai sumber utama dalam menentukan hukum. Okey, sekularisme. Definisi sekularisme berasal daripada perkataan Inggeris iaitu secularism yang bererti fahaman tidak beragama. Sekular ditakrifkan oleh Kamus Oxford sebagai worldly or material, not religious or spiritual, yang bermaksud keduniaan atau kebenaran tidak beragama atau tiada roh. Falsafah ini muncul di Eropah. Untuk liberalisme, falsafah ini muncul di Eropah pada permulaan kurun ke-19. Tiada satu definisi yang disepakati terhadap istilah ini. Kefahaman berlainan antara satu tempat dengan yang lain, antara seorang ahli falsafah dengan yang lain. Fahaman ini mula-mula muncul di England
bermaksud menyeru kepada kebebasan individu dalam menjalani hak-hak mereka tanpa ada campur tangan negara lain. Fahaman ini menekankan aspek persamaan taraf dan kebebasan. Seterusnya. Baik, Okey, saya cadangan. Okey. Cadangan menurut penyelidikan adalah lebih tepat jika kita mencegah pergerakan mereka melalui penyelidikan saintifik mengenai kesan psikologi, kesihatan dan sosial yang disebabkan oleh tingkah laku LGBT. Untuk negara dan kerajaan melakukan kawalan yang lebih ketat terhadap ruang yang menjadi amalan propaganda LGBT dan lokasi pengedaran seksual seperti kelab malam dan sebagainya. Bersama dengan organisasi massa di jalan perdamaian dan kemanusiaan, berikan pendidikan seks sesuai dengan norma universal baik dengan peningkatan agama atau sains saintifik yang lain. Untuk pendidikan masa depan, terdapat keperluan untuk penyelidikan lebih mendalam mengenai konsep LGBT dengan subjek dan objek yang berbeza dan lebih terperinci. Pendidikan berharap konsep tingkah laku LGBT menjadi semakin jelas diteliti dari pelbagai aspek atau perspektif. Baik, kesimpulan. Rumusan daripada kes dan isu homoseksual di Malaysia ini perlu diberi perhatian kepada semua orang, terutama pihak kerajaan, kaunselor, badan-badan yang bertanggungjawab seperti JAKI, masyarakat dan keluarga supaya tidak mengambil mudah isu ini seperti ini, kerana isu-isu seperti ini perlu dibendung supaya tidak menular dalam keluarga kita sendiri. Walaupun masyarakat di Malaysia menolak apa-apa aktiviti yang boleh mengancam kedudukan Malaysia sebagai sebuah negara Islam, kita sebagai masyarakat prihatin tidak boleh biar diskriminasi kepada mereka yang secara lahirnya bersifat bertentangan dengan gender asal. Tetapi golongan seperti ini itu haruslah bersifat lebih terbuka untuk diberi bimbingan tanpa terpengaruh dengan pelbagai promosi yang bercanggah dengan norma kehidupan manusia yang sebenar. Baik, itu saja. Terima kasih.